Okay, Abang Tesla is in the house. Listen. Tak ada hal bro, memang tak ada hal bro. Memang tak ada hal bro. Memang tak ada hal. Yo, drive it on. Abang Tesla. Sebab hang punya pasal, Cap terpaksa belanja bini beg baru. Baik. Lepas ni kena buat Tak isu baik ni. bro. Dia stress. Satu hari dia stress. Jangan. Dia lalu. Kita simpan dulu. Okay, Boleh tak okay, kita tanya okay. dulu macam mana korang kenal? Siapa? Macam korang-korang. Dengan dia? Ha. Okay, kenal daripada zaman sekolah lah, Form 1. And then kita declare kan. Cik, couple. Form 1 couple dah. Tingkatan 3 lah baru couple. Time tu tanya kerja sekolah, jadual. So kat situ lah, gaduh suka. Rupanya suka. So terus lah sampai Sekolah kat mana tu? kahwin. Sekolah Sekolah mana? dekat Aitam, dekat Johor lah. Okay. Oh, Time memang tu kelas dulu. apa? Time tu kelas apa, pendidikan seni. What Pendidikan class was seni. Apa? Form. Oh, Ya lebih kurang pendidikan seni. Cinta berputik tu lah kiranya. Masa form 1 tu lah. So basically before you had anything lah, sebelum Abang Tesla ada nama, sebelum Abang Tesla famous, she was the one. Yes, she's the one. Masya Allah. Apa yang buat you tertarik dengan Abang Tesla waktu sekolah tu? Tak tahulah. Sebab dia je kot yang approach. No lah. Mas cantik kan. Come on, kita montage lah Mas Apa sekali. yang buat Mas tertarik dengan Abang Tesla waktu tu? Tertarik tu taklah, tapi sebab dia mula-mula suka kacau. Lelaki memang suka kacau. Oh, ni Dia kira kacau-kacau. macam throwback legenda budak setan lah ni. Kacau-kacau lah nama Kacau-kacau. suka. Lepas tu ada masa tu dia accident, lama dia tak ada. Tak ada orang kacau pula. Macam tu. Lah, rindu. rindu pula. Jadi suka. Berapa lama sebelum you guys decided to get married? Dalam berapa lama? Sampai umur 23. 8 tahun lah. Lebih kurang 8 tahun. You guys told korang kenal each other for 8 years baru kahwin. Kira macam itu adalah first love korang lah. Ini adalah first love you dengan Maj lah. First love. Wow, first love. Oh, how was that like? Bila your husband come back home and tell you, listen, Bini, Tak percaya. I might have someone new. What was your first reaction? Adakah you ingat macam prank ke apa? Menggigil, tak boleh berdiri. Terus tanya dia. Dan dia jawab betul. Ya. Oh. You were just okay with it the whole time? Taklah. Awal-awal macam mana? What was your 3 first? minggu tu nangis je lah. Bagi tas yang malam tak keluar bilik, tak keluar rumah. Oh, Macam tu. berapa lama? 3 minggu. Tapi lepas 3 minggu tu, you terus okey lah. Apa yang membuatkan you okey lepas tu? Kita klise jawapan ni, tapi itulah cari Allah. Wow. I mean, Okay. satu Malaysia ramai perempuan. Macam Kat perasan dekat social media ni ramai perempuan tengok video yang di mana yang Dia tersakiti lah. Yeah, you guys solat, and a lot of women commented like, she looks sad. You were crying, right? Were you crying tears of sadness or tears of happiness? Mestilah sedih. Correct, right? So how did you go through it? Macam mana when you saw the video? Sebenarnya lepas sebulan tu dah terima. Tapi kan pagi tu sebab memang dia nak nikah, dia nak pergi. Bukan nak pergi apa, memang kita dah, oh ini harinya, memang dah, kita dah tak boleh halang kan. Benda dah jadi kan. So macam nangis lah, sebab nangis sedih. Macam juga orang PJJ. Contoh dia dah tahu, memang dia rela PJJ. Tapi pagi tu dia nak, macam lelaki dia nak gerak. Dia What's tetap nangis PJJ? juga. I'm bad. Sorry. PJJ. LDR. What's it? Oh, Long distance distance relationship. My Orang dah goodness. kahwin yang PJJ pun akan nangis kan kalau suami dia nak gerak ke apa kan. Macam Yeah. itulah perasaannya. Dia Before- bukan tak reda, tak terima, cuma akan nangis. Before lah bagi the dia. wedding, before the nikah, right? Did you meet the number 2? Ada kat mahkamah. But sebelum tu berkopi ke, makan sama-sama ke? Oh, tak ada. You guys never met formally, get to know each other. Even until now? Ada jumpa juga. Ada jumpa lah, tapi bukan macam like coffee together. It's just jumpa lah. Oh, faham. Tapi okay, untuk Abang Tesla pula, setuju tak kalau I cakap kat you, kebanyakan lah, most men dekat Malaysia ni, kalau dia kahwin 2 je, ataupun lebih, berpoligami lah, dia mesti akan cari yang lebih lawa. Orang kata apa, janda bergetah lah, ataupun yang anak dara. Setuju tak? Dia ikutlah pada individu tu sendiri. Sebab yalah kat Malaysia ni lawa salah, tak lawa salah. Cari yang biasa-biasa salah, semua kena kecam. So terpulanglah pada kita dah dapat yang tu, kita jagalah baik-baik.
Faham. Macam kita ada bini pun kita jagalah baik-baik. Kita hias dia, kita bagi apa yang terbaik. Tapi yelah, kalau kita dengar mulut netizen takkan habis. Tadi I cakap faham. I tak faham sebenarnya. But okay, sebenarnya I rasa ramai netizen dia jadi macam marah because benda yang dia tak faham kan. Sebab tu kita bawa Abang Tesla dengan first wife Abang Tesla untuk kita lebih faham pasal ni. Tapi ramai yang jadi geram tak faham tu because ada soalan juga dia keluar, dia kata dulu you pernah keluarkan video di mana you cakap pasal Shasha going to war, Shasha. You gonna go there now? No, bukan soalan. Dapat ada soalan kat sini, ada kat sini. Kan ada cakap macam pasal mampu tapi tak cari yang lain, and then ada juga nasihat mengatakan macam kena jaga relationship macam tu kan. Apa menyebabkan yang you ubah fikiran tu? Gitu. Oh, I pernah cakap Ada video. Kita roll video ni. Sebenarnya kita tak tahu kan. Kalau kita tengok video ada ramai lah orang-orang, sebab hati kita ni berbolak-balik. Ya, setuju. Kadang-kadang dia ikut situation lah. Kadang-kadang situation tu kita ni diduga ikut pada situasi. Dia tak semestinya. Kalau masa tu mungkin situasi dia lain. Sekarang situasi dia lain. So bila dah macam gini, bukan nak cakap, saya tak pernah nak melupakan dia, dan saya sentiasa update ke dia. Sebab saya takut yelah, macam saya nak menipu lama-lama, kita resah tau. So tu yang saya jujur lah dengan dia. Senang. Apa-apa jadi tak jadi belakang kira. Yang penting saya cakap je lah. Daripada kantor orang buat fitnah bukan-bukan, baik saya ni je, transparent. True. Okay, dan ada juga sini soalan ni, kenapa pilih jalan nak tambah satu lagi? Kan, adakah ada alasan, ada problem ke, ataupun mungkin macam alasan lain lah? Berat ni soalan ni. Berat Kenapa nak pilih nak tambah lagi satu? Sorry. Kenapa pilih jalan nak tambah satu lagi? Sebab boleh, dek. Itu dia. Tak adalah sebab Dia tunggu tak keluarkan tu tau sebenarnya. Sebab itu memang ayat dia tau. Memang boleh. Memang boleh. Tapi it must be a very good reason, right? Kita ada lesen mandu kereta. Yes. Kita boleh je ambil lesen bawa lori. Yes. But you don't have to, right? Yeah. It's available. But what made you make the decision, I nak tambah satu lagi? Berat Okay, nak tambah satu lagi, macam I cakap lah, kita ikut situasi. Dan situasi dia sebenarnya kita, yelah, rumah tangga kadang-kadang ada naik, ada turun. Dan kita sebelum ni memang tak pernah nak cari orang lain ke apa. Tiba-tiba ada terdetik lah bila ada problem tu. Dan kita kalau memang nak elakkan. Sebab saya ni baik orang ni. Tak masalahnya Mat. And then Mat macam sebab kita memang tak nak Shasha, you're losing right now, Shasha. Yeah, I'm losing. Okay, kita kena debat lagi. The meter is all going to his side right now. Okay, tapi apa sebenarnya yang sebabkan you terdorong untuk nak kahwin lagi satu? Tak cukup ke? Macam orang cakap apa, tak cukup ke seorang, tak puas ke orang kata? Tak puas kan, lain macam. Itu pandangan kalau kita ikut hawa nafsu lah. Tapi kita ikut berbalik pada situasi lah. Macam saya cakap, bila kita ada problem. Tapi kita nak cerita, macam umpama kita selak skirt perempuan tu kalau kita nak cerita. So dia dah mengaibkan banyak pihak lah. Antara kita aibkan isteri, aibkan keluarga. So saya tak boleh nak cerita benda tu. Sebab itu hal rumah tangga. Tapi kalau kebaikan dia, saya boleh cerita. Kalau aib tu saya tak nak cerita. Sebab saya takut nanti. Okay, cerita tentang kebaikan dia pula. Mungkin untuk Abang Tesla. Terus saya nak kebaikan. Dah lalang kan kita tengah borak-borak. Budak mamak. Kebaikan dia lah. Lepas saya bagi tahu dia, macam dia cakap lah, dia tak terima. Mula-mula dia macam susah nak reda benda tu. Tapi bila kebaikan dia, apa yang kita tengok, macam saya tak pernah nak selak Al-Quran, pergi selak Al-Quran. Kita cari jalan. Dan saya tak pernah nak belajar pasal ilmu-ilmu agama, kita pergi selak, kita pergi buka. Dan dia pun
dia pun pergi belajar sekali. So this became a punca for you to be closer to the ummah. Yes. So apa kebaikan dia lepas tu, macam saya cakap kan, untuk dihargai. Untuk dihargai tu maksudnya bila dah kita bagi tahu tu, kita makin dekat. Sebelum ni hubungan dia macam agak macam cakap goyah lah. Tapi bila macam tu like boyfriend and girlfriend All over again. Makan bersuap. Lepas tu jalan berpimpin tangan. Sebab kita sangat hargai masa yang kita ada tu. Sebab kan dia akan tahu kita akan kahwin, saya akan ada orang lain. So dia nak betul-betul manfaatkan masa tu. Dan sekarang ni masing-masing nak jadi yang terbaik. Siapa isteri yang terbaik? So dia orang berlumba-lumba nak jadi yang terbaik. It's like a competition. Sounds like a competition. Yeah, sounds macam competition. Tapi okay, kita ada soalan untuk Mai jugalah sebenarnya kan. Wait. Alang, he mentioned competition. Okay. Do you feel you have competition? Right now? Tak. Saya cuma buat yang terbaik untuk dia je. Dan saya. Buat masa ni lah. Tapi macam mana pembahagi masa sekarang? Since you dah ada second wife kan, ada orang kata macam hari ni dekat rumah ni, yang tu kat rumah tu. Macam sekarang pembahagian masa tu macam mana? Pembahagian masa, okay. Actually ramai yang tak faham lah dekat luar sana. Sebab dia orang tak pergi. Bila dia orang kahwin Thailand, dia orang tak masuk kursus. Dia orang tak tahu. Hang petik siapa pergi kahwin Thailand tu? Ramai kat Malaysia betul apa dia cakap. Jujur. Ramai level orang bernama ni, yang ada nama ni, yang akan pergi lari ke Thailand kahwin dua. Sebab tu saya buat video tu, saya nak perbetulkan kat situ. Yang bila kita ikut jalan yang betul, kita lalui proses perkahwinan tu, kita pergi kursus dan kita akan tahu. Bila kita berkahwin tu, kita akan dapat hak bermalam tu. Macam tadi tanya kan, macam mana pembahagian. Okay, dulu kita akan argue. Nanti dah kahwin, tolong lebihkan nombor 1. Dia pernah cakap macam tu. Sebab bila kita tak ada ilmu, dia cakap lebihkan. Saya nak 4 hari, nanti yang sana 3 hari je. Tapi actually tak. Bila sah je berakad nikah tu, kita ada 7 hari hak bersatu. 7 hari? Macam mana tu? Boleh explain lagi tak? Tak faham, sorry. Tak faham. Tak pergi kursus boleh kami? Jangan ada satu bag. I don't think I'll be there. Tadi ada satu bag dah kena beli. So jangan kita ada satu bag lagi. Nanti kena tambah bag. So Kita what do you mean tambah by 7? Apa ada 7 7 hari? day itu adalah hukum hakam yang telah ditetapkan lah. Okay. So 7 hari hak bersatu jika dia adalah anak dara. Dan jika dia janda, dia 3 hari. Lepas bernikah kita kena spend masa dengan dia 3 hari. Oh. So itu Ada dia punya flow. ada dia punya flow. Bukan bermakna orang cakap akad nikah je tak apalah, baliklah kat isteri nombor 1 dulu, takut dia kecil hati. No. Tapi kita ikut pada hukum hakam lah. 7 hari. So apa 7 hari tu adalah untuk mendidik dia. Macam kan orang cakap my second wife free hair. So dia belum jadi your second wife is sebelum ni. Sebelum ni free hair. Faham. And then dia belum jadi saya punya wife. So saya tak berhak nak halang dia apa-apa. And then bila dah jadi my husband, my wife, sorry. Kita tak support sejenis lah. So, bila dah jadi saya punya isteri, saya ni lah suruhlah, saya ajar dia macam mana cara yang betul menutup aurat. Dan kita pergi beli baju yang menutup aurat. So tak perlu nak judge dia free hair ke apa. So netizen yang saya buat pergi korek. Oh shoot. Yeah, Malaysia is like that, guys. Macam tu. I'm sure you're Diorang familiar adalah kan. the Dia akan best korek spy. macam-macam. The moment you're viral, dia akan korek you punya sejarah lah. Ya, That's kita tak perlu netizen Malaysia. CIA dah. Memang netizen Malaysia boleh buat Memang semua. laju lah, Boleh patut cari laju. semua sampai ke di mana lahir semua Tapi kan apa komen you kalau sekarang ni diorang macam okay. Apa komen you yang hilang. Hilang soalan nak Forgot tanya. your question. Wait. Okay, just now you shared about kebaikan your first wife. What are the things that made you tertarik with the second wife? Yeah. Kenapa saya tertarik second wife? What are some of her values or ciri-ciri yang buat Abang Tesla tertarik? Atau apa ciri-ciri yang dia punya karakter yang buat Abang Tesla tertarik? Karakter dia tak tahulah nak cakap nanti kecil hati, ada akan buat kecil hati. Sebab kita tak naklah cakap benda tu. Sebab biarlah antara dia, kita bila dah depan isteri pertama kita memuji-muji dia.
Dan bila kita di depan isteri kedua, kita puji-puji dia. Dan kita tak perlu nak banding-bandingkan lah. But you guys have never keluar sama-sama? Keluar sama-sama. Tak pernah? Dato', sorry, just want to know. Your brother keluar sama-sama? With the first and second wife? Keluar sama, cuti sama, makan sama. Is that in the cruises or no? That you do by yourself? They do it by themselves. diorang sendiri. Okay, sekejap lagi Dato' Nazir akan masuk. Okay, kita kena Tambah masukkan ilmu Dato' sikit. juga. Ilmu orang lama. Ni namanya ilmu OG. Ah. Ilmu orang lama nak tambah ilmu poligami orang lama. But before Dato' Nazir comes on. Okay. Soalan dia, apa komen you tentang netizen yang cakap video yang you buat yang pasal kahwin dua semua ni adalah untuk marketing je? Dia tak, sebab saya dah berkahwin masa tu, akad nikah dah lebih kurang sehari lebih dekat 2 hari. Tapi kita tak reveal dan netizen dah komen. Dekat I punya TikTok, IG. Dah tahu. So I takut nanti lagi dalam orang petik siasat, so dia dah jadi fitnah. So I reveal dia, I decide, I bincang dengan I punya wife untuk reveal, and then dia pun setuju dan kita reveal lah, sebab kita tak nak benda tu jadi fitnah lah. Sebab perkahwinan pun disuruh dihebahkan. Betul. Bukan disuruh sorok-sorok. Correct. Yeah. Correct. Ya, dan ada juga yang cakap pasal isu anak kan. Bukan Abang Tesla je lah. Mungkin ramai lah yang kahwin dua because of anak kan. Mungkin you boleh komen dekat situ juga. Anak Isu anak. Adakah disebabkan kahwin dua? Mostly lah yang kahwin dua disebabkan tak ada zuriat. Jadi macam mana? Pasal tak ada zuriat tu, itu bukanlah faktor utama sebenarnya. Tapi ada faktor dalaman lah yang kita aib kita nak cerita pun tak boleh. Tapi lepas dah berpoligami ni, benda tu semua dah betul, dah jadi cantik, smooth. Apa yang jadi cantik? Sorry. Maksudnya yang problem yang dalaman kita ni, semua dah smooth, tak ada apa-apa. So kita dah bahagia dan til jannah. InsyaAllah. Mash, I have a question. Mash kenal your husband dari zaman sekolah. Mash ada nampak tak apa beza Abang Tesla sebelum berpoligami dan selepas? Kalau ada beza, apa beza dia? Macam ni, dia untuk sepanjang tempoh untuk dia kenal dengan perempuan tu, saya tak rasa apa-apa sebab cara layanan dia dengan saya masih sama. Sampailah dia beritahu, baru saya perasan. Bukan perasan, baru saya tahu. Dan bila, sebab tu bukan tak bahagia tau kan. Layanan dia pun sama je macam tu. Lepas tu bila lepas poligami ni, extra lagi. Macam dia cakap memang He gives you more. Betul. What was the quote? Isteri pertama untuk dihargai, isteri kedua untuk dicintai. Okay. Mungkin you yang boleh komen pasal ni, yang statement yang keluar tu daripada Abang Tesla sendiri kan. Because he was in the car, right? He was in the car with you explaining, right? Faham. Lepas tu dia delete sebenarnya. Oh, he's deleted it. Okay. Delete, tapi ada yang dah sempat download. Okay, faham. Okay. So you didn't understand it. Masa tu lah. You were just looking at him like, abang, what do you? Mata bengkak dia mau sampai kan. Boleh dah. Faham. So what did you mean? What was your? Ya, sebab ada orang cakap macam ada orang macam bila nak cakap tu kan kita tak boleh explain dengan betul. Mungkin ada explanation di sebalik kata-kata tu. Di sebalik dia. Okay, untuk yang saya cakap dia hargai tu, dan bila berlaku benda-benda macam ni, kita baru nak menghargai isteri pertama. Kan sebelum ni mungkin ada orang jenis rasa cinta tu makin hilang, rasa sayang tu makin hilang. Masa pun kalau boleh balik, letak handphone, ambil handphone, main handphone, tak ada nak spend masa bersama-sama. So bila kita dah start poligami ni, kita start hargai each other, hargai masa bersama. Sebab masa tu tak panjang kan. Kalau dulu ada depan mata, kita tak hargai langsung. Dan bila dah sekarang macam ni, kalau boleh nak berpeluk ke nak bersuap ke. Sebab yelah, kita pun tak nak dia sedih kan. So kita bagi yang terbaik lah kat dia. Dan bila datang yang kedua ni, sebab masa kita ni tak panjang, kita kenal dia tak panjang. So kat situ saya baru belajar mencintai dia balik lah. Baru nak belajar bercinta. So sebelum ni kita dah lupa dah benda-benda tu. Kan bila zaman sekolah kita bercinta terlalu lama. Dan bila dah berkahwin tu macam dah tak nak bercinta. Dia dah jadi macam suam-suam, macam dah tak nak
apa-apa Tak ada spark. tak ada spark. So bila yang kedua masuk ni baru kita macam benda tu nak spark balik. Untuk kita bercinta Tapi balik. are you happier lepas dah ada madu sekarang? Adakah you happier? Sebab you cakap tadi layanan dia lebih extra kan sekarang. I mean, honestly, are you happy? Happy tapi tak nak cakap lebih happy tu tak pasti. Sebab mesti ada kadang-kadang perasaan sedih tu ada. Tapi saya terima. Macam tu lah. Sebab ada orang macam cakap kan kalau kita repost dekat TikTok kan orang boleh nampak kan macam someone is reposting. Saya cari kekuatan. Bukan lepas So dia dari kahwin. so repost dah lama repost lah masa tengah cari kekuatan. Sebab ada orang lah macam dia macam tengok ni dia repost yang sedih, mana ada dia ni. Speaking of kekuatan, this makes you a very strong woman. Yeah. You know, I respect you because throughout the whole process, you appear strong, you look happy. Where do you find your strength? Where did it come from? Were you always strong? Dari zaman sekolah memang Maj memang seorang yang kuat. Tak juga. It takes a strong woman to terima number 2. Yeah. I mean, we spoke to a lot of women, my wife even. It takes a very special and strong woman to accept a number 2. How did you go through it? Memang cari Allah je. Masa saya tahu tu saya tak bagi tahu siapa-siapa yang bukan kawan aku cakap dengan kawan ke tak. Memang yang cakap 3 minggu menangis tu memang kat sejadah je. When you say you look for God, cari Allah, Betul. does it mean you were always doing a particular solat, was it istiqarah every night? Buat juga. Memang kita istikharah tu kita bukan nak okay dia putus. Tak, kita nak apa yang terbaik. Kalau Allah bagi ketenangan, Cari jalan itulah lah. ketenangan yang Allah bagi saya. So you after you did so many istiqarah, you found peace. Betul. Is it right? Betul. So that made you feel okay. This is the right decision. Betul. Oh. If you had done istiqarah and you didn't feel peace, do you think it would have been different? Tak pasti. Tapi saya rasa okay, tenang. Orang nak cakap apa, okay je. And your family, they were cool with it? Awal-awal biasalah. Cakap mak tak apa. Okay. Tapi macam sekarang kan tengah viral kan. Jadi of course lah family you pun terkesan juga. Macam saya cakap netizen ni kan macam spy. Dia memang boleh jumpa yang sampai pernah ada kes yang sebelum ni pun siapa-siapa lah kalau buat salah ke netizen macam oh ni mak dia, ni bapak dia, ni kakak dia, ni adik dia kan. So adakah effect family you juga? Macam mana penerimaan family you? Diorang okay, saya kuat sebenarnya mesti dari hasil didikan diorang juga kan. Dari kecil. So diorang bukan jenis yang mungkin terkesan tapi tak tunjuk juga. Macam mana saya tak tunjuk juga. Macam tu lah. Tapi diorang sentiasa suruh cakap yang baik-baik. Macam tu lah. Did you ever go through a period of anxiety or depression? Waktu the news dapat tahu berita yang your husband has a new potential new wife. Did you ever go through a depression or anxiety? Tak ada. Wow. That's what I'm saying. She's strong. Nampak tak? Yeah. That's what I'm saying. I mean, it didn't throughout the whole viral punya issue kat satu Malaysia ni, tak ada siapa pun boleh baca much. Until now, I can't read sampai much. sekarang kita macam Normally you can tell someone when they crack or they koyak atau they break. Nangis juga, anxiety yang teruk-teruk tu tak ada. But you don't show it, right? Tak pernah tunjuk dekat social Tak, media tak, yang tak. you Bukan deep cerita down macam ke, and you depressed ke. And even Your social- sekarang pun dia macam muka dia macam tak nampak macam I heard- she's been But I heard through your- so much, you know. I heard through your TikTok is not run by you. Yang it? fake account tu ada lah, tapi tu bukan saya. Okay, Yang there's a Oh, fake yang fake account, but account. your account Your memang own you. account. You post yourself, you yang. betul. Okay. Jadi macam mana kalau dekat TikTok ke kat mana-mana kan orang macam duk bagi message kat you, bagi komen kat you macam tu. Macam mana you apa Ignore macam je. Oh, you ignore je. Walaupun notification tu every day macam tu. Wah, memang hebat lah. Yang negatif sangat saya delete. Oh, for real? Oh. Komen. Wow. No, it must be tough. I mean, honestly, it's been a crazy 1 week lah. Crazy. Cat pun kena. I got labeled gang takut Yeah. bini, right? But I'm not the main character in this drama. Like, how did you guys handle the kecaman, komen-komen artis, komen-komen orang yang buat parody video? Let's go one by one. How did you handle that wave? Okay. Sebenarnya first day tu rasa down juga lah bila kita tengok setiap komen. Down lah. Satu hari tu saya masuk bilik, terus duduk diam-diam. Saya letak handphone termenung seorang-seorang. And then saya fikir balik, tak boleh kalau macam gini kan. Kita nak kena cari duit.
So saya ambil masa pergi laut kejap, tengok laut. Kita tengok kebesaran Tuhan. Ya. And then esok saya dapat kekuatan balik. Saya buka phone, offkan notification IG, TikTok, Facebook saya offkan. And then saya buat kerja saya post dah. Saya tak tengok komen. Tapi apa penerimaan isteri kedua pula? Sebab dia I rasa yang paling banyak kena kecam adalah dia kan. Macam mana penerimaan dia? But I don't. Does she have social media? Tak nampak pun. Tak siapa tag pun. Sebab saya dah susun awal-awal. Oh. Wah. Saya dah ni lah. Atur, he susun the cards. Sebab saya tak nak orang ni lah apa lebih-lebih. So dia tak ada social media? So saya suruh offkan dulu daripada 3 bulan lepas. Oh, so you knew, you saw it coming. He knew it was going to be crazy. Dia tahu memang akan ada tsunami, dia dah siap-siap ada benteng. So saya tak nak orang lebih-lebih lah. Sebab kita tak tahu. Benda ni kita dengan Tuhan je yang tahu apa yang kita nak buat kan. Niat kita. So kalau nak cakap bukan-bukan tu, biarlah. Sebab yang penting I buat kerja job review makin gila-gila sekarang. So gila-gila job tepi banyak. He came half an hour late, man. Caprice tunggu Abang Tesla. Caprice tunggu Abang Tesla, guys. It should be our topic today lah. Bersepah weh. Kalah. That's crazy. So cara dia off notification ni, jangan tengok. Tapi apa perasaan you, netizen kecam isteri nombor 2 you? I mean tu isteri you kan, dia kecam. Apakah perasaan you? Saya of course lah sedih sebab yelah kalau aib dia buka, siapa yang suka, sedangkan dia nak berubah. Kita terima dia pun sebab dia nak berubah, bukannya sebab nafsu atau apa, sebab dia nak berubah, kita nak guide dia. So itu tujuan utama saya lah, untuk guide dia. Dan kalau buka-buka yang bukan-bukan, siapalah saya boleh buat apa. So saya cakap dengan dia, tolong jangan tengok handphone je. Jangan tengok handphone. Kita kat rumah macam I balik, I dengan dia, I solat sama-sama, I baca Yasin, buatlah apa-apa, solat taubat ke apa, kita buat je biar tenang. So I tak nak dia pressure, sebab dia akan pressure bila dia baca. So I cakap off je, tutup handphone, letak, tidur. Dah. Dia duduk KL ke Johor? Johor. Oh, so dia both pun orang wives in Johor. Johor. So it's easy lah to sort of manage your time. Kan komen bising tau sekarang ni, macam dengan kaki sondol. Tapi kaki sondol dah lama. Okay, kita generaliskan kaki sondol lah sebenarnya kan. Apa pendapat you yang mengatakan wanita zaman sekarang tergila-gilakan laki orang? Bahasa kasarnya macam kaki sondol ni. Pendapat tak ada apa kot. Sebab macam mana, benda dah jadi, bukan masalah apa. Macam dia cakap, dia dah elak kan, dia dah cuba elak, tapi mungkin saya pun dah doa kan. Mungkin Allah dah tentukan tu memang jodoh dia dengan tujuan dia yang baik tu kan. Lepas tu kalau nak cakap pasal penyondol ni, isteri kedua saya tak pernah, saya pernah cakap dengan dia, kita dia cakap isteri kedua tu penyondol sebab dari zaman Rasulullah pun dah ada isteri kedua. So saya pernah dengar lah ustaz-ustaz cakap macam tu kan. Macam tu lah. She's strong. Kuat kan? Yeah, she's strong. Sebab saya percaya semua pinjaman. Saya pernah sayang dia sangat-sangat kan. Punya Allah ambil dia. So pinjaman lah tu. That's a deep phrase. Semua pinjaman. Kalau macam I rasa perempuan ada emosi kan, and different perempuan ada yang boleh terima dan ada yang tak boleh terima lah, macam tu. Do you think, at least watching. Maj, do you think you can sit on the same table as number 2? Boleh? Makan sama-sama? Boleh. Speaking on that note, kita nak bawa pakar yang poligami makan sama-sama ni. Pakar pakar. Dato' Nazir. Pro poligami. Masih Dato' Nazir. Datuk boleh kenalkan diri juga. I mean Datuk orang dah kenal, but saya kenalkan diri saya sebagai Abang Ducati lagi ni. Abang Ducati. Abang Tesla dengan Abang Ducati. Okay. So kita tahu Abang Ducati pun Abang Ducati. Gila Datuk. Okay, macam Datuk pun ada second wife juga, betul? Pernah ada. Pernah ada? Pernah ada. Oh, boleh tak explain pasal tu sikit? Oh, jangan explain pasal rumah tangga saya. Cerita pasal Abang Tesla ini. Kita terus Kejap. Sebenarnya saya tertanya-tanya tau. Kenapa dia cakap pernah ada? Pernah ada sebab pernah ada 2 Dan bini. why, kenapa melepaskan? Oi, dia pula tanya aku soalan. Dia tanya aku soalan. So, itu takdir. Oh, takdir. Itu takdir. Jadi kita berdamailah dengan takdir kita.
Jadi kalau sekiranya ada jodoh, Alhamdulillah. Kalau tak ada jodoh, Alhamdulillah. So Okay. tengah cari lagi lah. InsyaAllah. Ada rezeki, ada jodoh, on. Tak ada susah-susah. Tak payah pening-pening kepala. Kan? Yes, it's a open secret. Wah. Klise. Klise. Hidup ni Jawapan kena indah. selamat. Betul Abang Tesla Ha? Hidup ni kena indah. Ya betul. Hidup kena indah. Okay. Sebenarnya I rasa macam saya cakap tadi lah, netizen ni diorang tak faham sebab dia tak faham kenapa kan. Sebab tu dia jadi macam marah. So sekarang ni Datuk boleh explain tak macam kalau orang yang marah sebab kiranya Abang Tesla macam enabler lah orang kata. Macam disebabkan Abang Tesla orang lain pun nak kahwin dua. Apa Abang Datuk nak explain pasal tu? Senang je. Pertama sekali kalau lelaki kau dah gatal, memang gatal. Oh macam Itu tu. realiti dia. Betul tak? Dia sebenarnya kahwin ni atas individu. Kalau sekiranya dia nak kahwin, dia kahwin. Kalau dia tak nak kahwin, kok mana pun dia takkan kahwin. Sebab ada lelaki yang dia jenis memang dia tak nak kahwin. Dia memang cukup dengan seorang isteri. Lepas tu dia memang kalau dengan perempuan lain pun dia tak nak kahwin. Dia hanya sekadar nak main-main je. Sebab dia tak ada intention nak kahwin. Ada lelaki, dia memang intentionally, dia memang nak cari seorang isteri untuk kahwin. Untuk menjaga dia. Dia tak payah dipengaruhi oleh Abang Tesla ke, Abang Ducati ke, Abang Lambo ke, Abang Ferrari ke. Tak perlu. Dia macam tu. Kalau dia nak, dia nak. Kalau dia tak nak, dia tak nak. Sebab pasal nak kata lelaki lain tu pengaruh, tak. Sebab apa you see abang saya 3 isteri. Saya rasa semua orang tahu. Nak boleh tengok Instagram saya ke apa kan. Dia tak pernah pengaruh saya untuk kahwin. Dia tak pernah pengaruh kawan-kawan lain suruh kahwin. Nak kahwin, tak nak kahwin sudah. Jadi dia hidup dia. Adik saya 2 isteri. Jadi dia tak pernah pengaruh yang lain. Adik saya yang sulung junior sekali tu, bongsu sekali, belum kahwin lagi. Tak kahwin. You see? Atas lelaki tu. Dia Atas nak kahwin, individu tu. atau dia tak nak kahwin. Dia tak boleh kata sebabkan orang ni kahwin jadi dia terpengaruh untuk kahwin. Maknanya dia tu jenis mudah kena pengaruh lah kan. Dan dia tak layak jadi leader pun sebenarnya. Betul. Saya tambah sikit lah. Dan ada yang biasa bila kes ni ada yang komen disebabkan kau kena marah dengan bini, disebabkan Caprice. Abang Tesla kena Caprice marah. adalah seseorang yang kena marah dengan wife. So bagi saya, engkau seorang lelaki, kau seorang leader. Takkan benda ni pun kau tak boleh nak handle. You are the leader. Caprice masuk balik. Dia attacking you right now. At least dia beri peluang untuk tanya 3 soalan sahaja. Yang pertama, I nak tanya kepada isteri. Nama apa? Sorry? March. Okay, March. Apakah perasaan March bila dapat tahu suami nak menduakan you? Sejujurnya. Sejujurnya sedih. Sedih, okay. Sedih, kecewa. Sedih dan kecewa. Kita lama-lama kita terima. Terima sebab? Sebab dia tak berubah. Maksudnya walaupun dia ada orang lain, layanan dia masih sama dan semakin baik. Saya tak anggap macam ada orang lain. Saya tak fikir pasal tu. Saya fikir macam mana dia dengan saya. So Itu yang maksudnya saya Abang fokuskan. Tesla memain peranan yang sangat penting lah dekat Betul. sini supaya dia tak berubah, dia sama adil, betul? Betul. Okay, saya sebagai wanita lah kan. Orang cakap lah, alah Abang Tesla nak kahwin 2, kecoh. Orang lain kahwin 4 pun diam-diam je kan. Betul tak? Memang apa orang kata, sorry, I menggetar sikit sebab tengah-tengah cari ayat yang baik-baik nak keluar daripada mulut ni. Macam mana? Okay, Abang Tesla ni boleh dikategorikan seorang yang mampu. Bila boleh beristeri lebih daripada 2, maknanya dia mampu. Adakah sebelum membuat keputusan untuk berkahwin yang kedua ni dah cuba cara mungkin IVF ke untuk dapatkan zuriat? Kalau itulah alasan untuk beristeri 2? Tanya saya Mana-mana lah. Saya tak keluarkan statement, tapi dia bukanlah penyebab saya kahwin 2 tu sebab anak. Tapi kalau ikutkan poligami pun dia punya kebaikan untuk berkahwin pun adalah disebabkan kalau isteri tak dapat anak boleh berkahwin lagi. Tapi itu bukan point dia. Saya tak menggunakan itu. Cuma itu kadang-kadang bila kita main pun tangan ni tertag sendiri. Macam bergerak.
So maksud Abang Tesla untuk mendapat zuriat dan berkahwin dua tu tidak betul lah. Tak betul lah. Sebab ada, macam tadi kita dah terangkan, bukan sebab tu. Itu adalah hal dalam kain. Seumpama macam saya selak kain perempuan tu kalau saya bercerita. Tapi saya tak nak buat macam tu lah. Sebab itu cakap macam Dato' Nazir cakap pun takdir. Takdir dari So macam takdir. soalan saya tadi, adakah sudah cuba cara untuk buat IVF adakah tu? sudah cuba? Kita dah pergi buat checking semua dan kita pun dah melalui fasa tu. Dan kita pun pernah je dapat dah pernah mengandung. Cuma gugur. Tapi itu bukanlah punca dia. So jangan nak buat fitnah ke apa ke. Walaupun hari tu ada tangan tertarik sikit. Biasalah kita tengah tiba-tiba macam kena meteor. Biasa kena bom satu. Ini kena bom satu dunia terus kena. Kita jadi macam orang kenapa? Sibuk nak tanya kenapa. So bila kita jawab pun semua salah. So semua tak betul kalau kita jawab. Sebab dia melibatkan perasaan seorang perempuan. Dia seolah-olah Abang Tesla telah gunakan isteri sebagai konten untuk buat satu konten untuk meraih perhatian. Contohnya macam tu lah netizen. I sebagai netizen lah ni kan. Walaupun awak netizen. Tapi yalah, bukan saya gunakan dia. Okey, dia berbeza Bila orang yang tak ada follower dengan orang yang ada follower, dia berbeza. Walaupun saya tak bagi tahu, tapi orang akan upload. Dah ada orang yang akan upload. Sebab saya bagi tahu pun sebab kita dah dihentam dekat komen. Bukan hentam lah. Orang dah start bercakap. Pam. Bila kahwin, tak jemput. So benda tu saya takut bila saya tak bagi tahu, orang buat fitnah. Abang Tesla pergi check in. Abang Tesla keluar dengan perempuan lain. Abang Tesla curang. So apa saya boleh buat kalau orang fitnah saya dah lagi teruk. Nanti orang sibuk bercerita. Dah masuk berita dekat Indonesia pula. Dia macam tu juga. Macam kalau sekiranya kalau Caprice. Kalau Caprice ni follower 4 million. Jadi kalau Caprice So satu lagi soalan. tak apa, banyak pun tak apa Elis. Okey. Untuk Datuk pula. Wajarkah Datuk macam Elis kenal Datuk ni, kira Datuk ni seorang yang berkemampuan, seorang yang ada ilmu agama. So bagi Elis, kalau orang macam dia ni mungkin kita boleh like pejam mata lah. Macam dia nak poyo sikit ke kan. Contohnya, wajarkah bagi Datuk lelaki-lelaki lain yang macam yang Elis cakap tu, baca Al-Fatihah pun tak betul lagi, alif bata pun tertukar lagi, tetapi every time masuk je tajuk kahwin dua mesti nak guna sunnah Nabi. Sunnah Nabi yang kunyah 44 kali pun dia tak guna. Solat sebelum masuk waktu pun dia tak guna. Tapi bab-bab kahwin je guna sunnah Nabi. Wajarkah alasan itu? Dia nampak. Dia ni betul-betul host yang betul-betul terror. Elis terror. Sebab kita tak boleh nak menidakkan Islam. Islam kata kahwin 4 itu adalah harus boleh dibenarkan kan. Tapi kita tak boleh nak debate pasal tu dah. Tapi prinsip orang tu macam mana pula? Kalau dia nak gunakan sebagai sunnah kahwin 2, 3, 4 sedangkan dia tak tahu apa benda. Wajarkah? Kalau tanya saya lah, soalan tu straightforward lah kan. Dalam banyak-banyak sunnah kan, dia pilih sunnah yang ini yang dia nak pakai. Tapi tu still sunnah lah. Jadi nak cari lelaki yang sempurna ni kan, yang apa, dia sembahyang 5 waktu, dia puasa, dia tu, dia ini, apa semua ni, saya rasa ramai. Tapi yang tambah sunnah lagi ni, yang sembahyang sunat pagi, yang sembahyang sunat petang, sembahyang tahajud, sembahyang tunat, ni susah. Ni susah. Jadi sunnah yang paling senang lelaki pakai bila nak kahwin tu, pakai sunnah kahwin lah. Sedangkan jap. Tapi apa yang Elis cakap tu betul. Kan? Fair lah. Soalan Elis sebagai seorang perempuan tu fair. Baca Fatihah tak betul. Kan? Dia semayang tak 5 waktu. Alif bata pun tak kenal. Alif bata pun tak kenal. Ustaz tak beladah. Jadi Ustaz. Tapi macam ni lah. Ini saya nak cakap lah Ini general lah.
Waktu Allah jadikan janin kita ni kan, bila air mani tu bersetubuh tu, Allah jadikan air mani tu, janin tu. Waktu Allah minta malaikat tiupkan roh ke dalam tu. Waktu tu Allah suruh malaikat tuliskan 3 rahsia Allah. Antaranya jodoh, dia punya amalan, rezeki dia dengan mati dia. Jadi jodoh ni rahsia Allah. Macam mana kita cuba mengelak, dan takdir ni, apa yang takdir ni adalah antara perkara kita sebagai seorang Islam kena faham. Dalam rukun iman tu, nombor 6 tu adalah percaya pada qada dan qadar. Faham? Qada dan qadar ni ada yang baik, ada yang buruk. Benda ni sebagai seorang Muslim dan Islam, kita suka ke tak suka ke, kita kena berdamai. Sebab tu tadi ayat saya bila tanya kenapa jodoh tak panjang, berdamailah dengan takdir. Sebab ini kita nak, kita pilih jalan tu. Kalau Allah dah tulis kat dalam takdir hidup kita waktu azali lagi, dekat Lauh Mahfuz tu Allah tulis banyak kisah ni dalam Quran. Jadi saya bukan pencetus rumah ataupun ustaz tau. Jadi saya nak cuma nak jawab benda tu simple je. Jadi kalau Allah tulis takdir hidup dia akan kahwin 2. Dia akan kahwin 2. Kau pusing macam mana pun dia akan kahwin 2. Kalau Allah tulis dia akan kahwin 3, 4, 5, dia akan kahwin 3, 4, 5. Ini takdir yang kita memang dah tertulis, tersirat. Cuma perjalanan takdir itu berlaku. Adakah perkahwinan itu begitu, begini dan sebagainya. Takdir ni ada 2 jenis yang boleh ubah, yang tak boleh ubah. Jadi takdir kahwin tak boleh ubah apa yang Allah dah tulis tu biasanya akan berlaku lah. Tapi cara benda tu berlaku, okey? Jadi kita yang paling bagusnya lah sebagai manusia ni, sebagai seorang Islam, kita berdamailah dengan takdir kita. Sama ada laki kita tu kenal alif bata ke tak kenal alif bata ke, dia tu hantu raya ke, hidayah tu milik Allah. Hidayah tu milik Allah. Allah boleh twist hati satu orang tu sekelip mata. Allah nak bagi satu orang yang betul-betul fasik, yang betul-betul kaki mabuk, kaki arak, kaki dadah, kaki itu, kaki ini, sekali esok Allah bagi hidayah kat dia, besok dia masuk syurga. Mungkin orang yang hari-hari pergi masjid pagi, petang, siang, malam apa semua ni, hujung-hujung Allah hantar dia pergi neraka. Kita tak tahu benda ni. Betul. Tapi bila kita niat tu betul, bila kita contohlah si lelaki yang buta kayu tadi tu, yang tak kenal huruf, yang tak betul tu, yang jalan sengit ni, tapi niat dia baik, hati dia baik. Dia nak kahwin satu lagi kerana dia nak elak buat maksiat. Dia nak kahwin sebab tu dia tak nak berzina. Dia nak kahwin tu sekejap. Dia nak buat benda-benda baik, tapi dia ni tak kenal huruf. Soalan. Faham tak? Dia semayang tak cukup 5 waktu. Soalan. Akhirnya dia kahwin, Allah bagi hidayah tu pada dia. Soalan. Okey, silakan Alice. Okey. Mengikut sunnah. Okey, cerita sunnah. Okey. Sunnah. Aku jadi kahwin 2 atau kahwin 3 atau kahwin 4. Zaman sekarang ramai lelaki yang nak kahwin dengan perempuan yang bergetah. Yang memang dah ada bisnes sendiri, yang memang gempak. Dia punya bumper yang memang bibir kalau boleh macam tu kan, munggir. Adakah tu memenuhi Nabi punya kriteria yang Nabi sebut dalam nak memilih wanita ni, calon isteri, kriteria. First Nabi suruh pilih agama dia. Betul? tu, pilih yang tidak berkemampuan. Tak ada. Nabi suruh pilih antara guideline yang Nabi bagi. Pilih yang ada agama dia. First Nabi sebut agama. First agama. Keturunan. Lepas tu barulah Nabi cakap tentang paras rupa, keturunan, harta, kecantikan dan sebagainya. Faham? Jadi ini saya nak cakap ni general Balik pada soalan tu. Kalau saya lelaki, saya ni lelaki, saya nak pilih isteri. Jadi saya akan pilih perempuan yang pada saya jatuh cinta pada dia. Tak kira lah dia tu siapa ke, apa ke, hantu raya ke, polong ke, apa ke, saya tak kisah. Sebab bagi saya, kalau saya ada bibit cinta tu kat perempuan tu, apa seadanya saya terima dia. Sebab saya nak kayu panjang. Sebab isteri kedua, ketiga, keempat terpulang. Isteri yang kedua. Tak, Nabi suruh tak ada cakap nombor 2, nombor 3. Come here. Guna mic ni. Mic. Come. Masuk. Kamu kita pancing lagi, Datuk. Saya tak cakap habis lagi. Tadi soalan Elis, kalau nak memilih isteri. Datuk,
Saya explain sekali lagi tak Okey. salah Alice. Okey, betul. Alice kata Alice tanya. Okey, Alice tanya. Betul. Datuk cakap panduan memilih isteri tu ada 4. Yang pertama agamanya, yang kedua keturunannya, harta dia. 4 lah. Betul. Tapi itu adalah panduan memilih isteri in general. Betul. Sekarang ni pula sunnah Nabi, kalau kita nak sembang sunnah Nabi adalah bila dia kahwin poligami tu 11 isteri dia adalah golongan hamba, adalah golongan janda yang tidak berkemampuan, adalah golongan susah macam tu. Jadi ke mana pula kita nak letak benda tu? Faham tak? Itu soalan Alice. Yes. High five. Okey. Backup. Power backup dia. Jap. Kita bagi balik. Kita bagi balik. Sabar Elis, sabar Elis. Perempuan lelaki ni kalau dia nak kahwin ada panduan. Dia nak ikut panduan, dia tak nak ikut panduan, terpulang. Itu bukan wajib. Faham? Kalau kita nak ikut semua panduan tu, mungkin kita tak jumpa lah. Tapi kalau saya cakap tadi tentang saya, kalau sekiranya saya nak kahwin, bila saya jumpa perempuan, saya rasa saya ada perasaan kat perempuan tu, saya fall in love dengan perempuan tu, saya kahwin. Sama ada ni, dia perempuan tu ada agama dia ke tak ada agama dia ke, saya tahu perempuan tu siapa, saya nak kahwin, saya kahwin. Katalah satu masa dulu perempuan ni teruk sekalipun, dia punya pas. Faham? Jadi kalau hari ni saya kenal dia, saya kahwin dia hari ni. Saya cuba bimbing dia, saya cuba bentuk dia. Itu saya cakap tentang saya. Kalau kita nak kata panduan Allah, Nabi dah letak. Terpulang pada lelaki, dia nak ikut panduan ke tak? Contoh dia, kalau lelaki tu, dia dah tahu benda tu macam tu, dia pilih juga, dia nak ambil risiko tu, dia ambil. Maksudnya Okey, sama. Abang sambung. Kita boleh terima lah. Tadi dia jawapan sebut Datuk. perempuan-perempuan janda, perempuan yatim. Sedangkan di dalam surah An-Nisa ayat 3 ada menyebut, dan jika kamu takut untuk berlaku zalim kepada perempuan-perempuan yatim, kahwinlah dengan mana-mana perempuan yang kamu suka. Bukan semestinya janda ataupun anak yatim. Kahwinlah kamu dengan mana-mana perempuan yang kamu suka, 2, 3 atau 4. Dan jika kamu takut untuk tidak berlaku adil, ayat saya tambah ayat dia. Dalam Quran tu disebut fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Kahwinlah kamu dari kalangan wanita ni 2, 3 atau 4. Fa in hiftum alla ta'dilum fawahidatan aw ma malakat. Kalau tak boleh berlaku adil, satu dah memadai. Adil ni subjektif. Kalau kita sekarang cerita pasal adil pula lah kan. Tadi cerita pasal kriteria perempuan. Jadi soalan Alice tadi tu, kalau nak cari nombor 2 ni ikut sunnah, kita nak cari. Sebenarnya saya cakap panduan tu ada. Tapi atas kita ni yang nak menikah. Yang gatal nakal ni kita. Dia tak boleh guna ayat ikut sunnah lah sebenarnya. Guna ayat nak mengelak daripada maksiat. So tak saya kahwin lain. Dia bukan ikut sunnah. Dia bergantung. Poligami dalam Islam ni, poligami dalam Islam ni dia boleh jatuh harus. Poligami dalam Islam ni dia boleh jatuh harus, dia boleh jatuh sunnah, dia boleh jadi haram. Jadi dia banyak. Dia tengok pada kriteria. Cuma saya nak bagi tahu, tak salah menikah kerana Islam membenarkan pernikah. Okay. So maksudnya dekat sini pilihan lah kan? Ya. Satu soalan. Okey, soalan. Datuk nak tanya soalan ke? Tak. Ini tanya soalan. General. Tak ada. Okay. So basically dekat sini jawapan Datuk kita dah dapat, jawapan Abang Tesla kita dah dapat, jawapan isteri Abang Tesla pun kita dah dapat. So apa-apa pun dalam hidup ni dia depends on pilihan juga. Contohnya pilihan. Dia ada pilihan untuk berkahwin. Kita pun ada pilihan untuk pilih laki kita. Kita nak stay ke kita nak caw. Okay? So itu adalah pilihan. Itulah basic dia hidup ni, pilihan. Kenapa tak boleh? Dalam hidup ni, Datuk, dalam hidup ni kita sentiasa ada pilihan. Dan Allah itu adil. Dia beri kita akal untuk kita berfikir. Kita nak stay ke, kita nak caw ke, itu adalah takdir hidup kita yang kita pilih. Betul. Jadi lelaki memilih untuk berkahwin ramai, ada perempuan untuk pilih untuk stay. Ataupun ada perempuan yang pilih untuk caw. So tak salah lah dua-dua. Adil. So kita terima jawapan daripada Datuk, Abang Tesla, dan kita pun perempuan
Macam tu lah, ada pilihan lah. Kita hormat hormat pilihan keputusan you untuk masing-masing. stay, kita hormat pilihan untuk orang tu caw. Macam tu. Alright, so my brother Apek Sayo in the house. Hari tu Apek ada cerita yang Apek nak tambah, nak kahwin. Tapi Betul. lepas kes ni, kes Joe, kemungkinan tarik handbrake. Itu antara salah satu sebab, tapi sebelum tu memang dah handbrake dah. Oh, dah handbrake dah? Dah handbrake dah. Sebab kita nak cool down. Jap. Apek jadi nak kahwin dua ke tak ni? Kena tengok sebab saya kat kan saya punya yang bakal tu kan dia sekarang tengah rekrut. So kita tak boleh nak bincang lagi. Tapi sebelum rekrut tu memang kita dah bincang dah, memang dah jumpa dah. Dengan wife pun dah jumpa dengan wife yang kedua. Oh. Memang dah setuju. Raya pun pakai baju sama-sama. Bukan cerita baru ni nanti. Dan saya pun So Apek punya bakal jadi isteri dah jumpa dah. So that's the difference between your punya your scenario tak pernah jumpa sebelum kahwin kan. But in your case dah jumpa, dah satu meja, pakai baju raya sama-sama. You dah macam plan benda tu. Betul. Kita dah memang dan wife sendiri dah contact dia untuk jumpa sekali. So selepas kes ni berlaku, ada tak kesan kepada decision Apek? Kesan tu rasanya tak ada apa pun, tapi cuma kita cool down, kita tak pernah nak Discuss balik. discuss apa-apa, kita bagi dia jalan je. Ada apa nak tanya, minta tips ke, minta pendapat ke dari Abang Tesla? Okey, sebelum tu saya beritahu sebab atuk saya pun kahwin 3, ayah saya pun kahwin 3 dan abang saya pun baru tahun lepas kahwin 2. Ush. Dan Apek, saya dikelilingi oleh orang-orang just going down the keturunan like this. This is a polygamy family. memang It's genetic, yo. Genetic. This is genetic. You're genetic too, sebab tu so saya DNA guys, the conclusion is sebab tu DNA. sebab tu saya terbuka sebab dari kecil memang dah didedahkan dengan benda ni. Sorry, Abang Tesla, your family pernah ada polygamy? Ayah kahwin 4. Guys, Alhamdulillah memang padu. We found the conclusion. It's not it's science. Okey, saya nak share. Okey, saya nak share kat sini sebenarnya kebaikan kahwin banyak ni sebab bila family ramai ni atau adik-beradik ramai ni, kita sebenarnya memang Mesra. Memang mesra. Dan raya tu memang meriah berbanding dengan orang yang mungkin kita ada yang family 1 orang, 2 orang anak kan. Tapi saya ada 20 orang adik-beradik. Memang ramai. Dan itu yang best sebenarnya. Okey, saya tanya Abang Tesla, betul ke Abang Tesla keluarkan kenyataan kalau kau tak payah kahwin, bagi aku anak kau? Betul ke soalan tu? Abang bagi tahu ke abang tertaib ke apa? Cuba boleh bagi sikit tak jawapan hujung-hujung ni. Rasa macam nak balik lah. What was the statement? No, I missed that one. I tak Boleh tanya tu Boleh? I tak tagak that statement, but what happened? I tak faham. Okey, saya ada terbaca satu statement tapi saya tak tahu lah, mungkin media yang reka cerita. Dia kata, okey, kalau kau tak bagi aku kahwin, maknanya macam Abang Tesla bagi kenyataan tu lah. Kalau kau tak bagi aku kahwin, kau bagilah anak kau. Did you make that statement? Dia bukan bagi anak. Dia macam ni. Dia kata, kalau kau boleh bagi aku anak, mes sini. Bukan Apa bagi masa anak orang tu. I tak faham konteks dia. Dari segi orang tengah kecam lah. Orang tengah kecam Abang Tesla. So Abang Tesla jawab balik, is it? Itu tengah panas. Okey, faham. So masa tengah panas reply gitu lah. Okey. Tapi bukan sebab tu lah. Bukan sebab anak. Okey, faham. Mata. Sebab ada kenyataan yang keluarkan apa sebab tak kahwin apa dah 5 tahun tak ada anak kan. Itu pun salah satu ni ke salah satu. Tapi orang cakap buat IVF ke apa, kalau ada duit tak nak buat IVF, kita on progress, sentiasa on progress. So ini pun Saya ada soalan. Okey. Okay. Tadi cakap macam sebab anak kan. Kalau yang kedua pun tak ada anak, kalau yang ketiga tak ada, keempat tak ada anak, takkan kelima? kahwin lah lagi. Mantap. Tujuh. Sebab kalau mahkamah tanya pun dekat bini nombor 2, dia akan tanya. Sebab tu orang cakap nak kahwin kedua ni susah. Nak kahwin 3, 4 ni senang. Ya, soalan lagi. Tapi memang sekarang ni kan dah moden kan, kita ada IVF macam dia cakap, dan juga boleh ambil anak angkat juga sebab ramai juga anak yatim yang anak angkat tak sama juga sebenarnya. Okey, saya bagi saya Wait. Let Marge talk. Bagi. Let Marge talk. Let Marge share pendapat Marge. I nak dengar pendapat Mas. Apa you punya perasaan? Luahkan. Apa yang you rasa? Tak, sebab masa dia komen tu saya memang nampak. Lepas tu cakap dengan dia, Dini. Sebab kita orang memang dah discuss benda ni. Memang bukan sebab tu. Memang saya
screenshot hantar kat dia, delete. Lepas tu dia nak cari balik dah tak boleh dah notification tu. Banyak sangat. Okey, saya nak masuk sikit bab IVF tu bagi kami lah. Kalau saya lah lelaki ataupun kami orang bisnes. IVF buang duit banyak, baik saya kahwin lain sebab kalau kita tahu kahwin lain, kita buka rezeki. Kalau dalam perkahwinan ni dalam Islam ni kita memberi rezeki, kita buka rezeki sebenarnya. So kalau instead lah kita cakap, okey, kenapa tak buat IVF? Bagi saya itu salah satu option, tapi kalau kita lah saya lah kan, saya habiskan duit kat IVF, boleh je kahwin lain sebab salah satu pun kita membuka rezeki. Yalah, dari segi bisnes. Tapi bagi saya tak jugalah sebab pandangan masing-masing. Sebab kita pun nak dia ada zuriat yang keluar daripada rahim dia. So saya akan usahakan macam mana pun. So kita akan usahakan, habis duit banyak pun saya tak kisah. Janji satu hari nanti saya dengan dia ada anak juga daripada hasil kita orang. InsyaAllah. So kita minta doa yang baik-baik. Doakan. That's what I said in my video. The whole country got mad. Yeah. Last questions? Any last questions? Okay, itu soalan yang baik. Not gonna happen, guys. Not gonna happen. Dia ada 2 pilihan saja, dia nak hilang kepala atas atau kepala bawah. Okay, that's the end of the part. Okay, saya nak bagi tambah lagi sikit lah. Okay, saya ada pengalaman, okay, ataupun saya melalui benda ni lah. Okay, dari family saya kan, saya kat ramai yang berkahwin banyak. Okay, first kahwin okay. Tapi bila dah 3 bulan, 6 bulan, setahun, kadang-kadang tu akan jadi masalah yang sangat-sangat besar. Itu memang dah bersedia ke? Dah memang prepare ke? Macam mana? Bagi pihak isteri yang kedua dan Abang Tesla. Lepas berkahwin akan ada masalah yang besar. Dia bukan masalah, memang masalah besar, tapi biasanya awal-awal lah macam saya cakap kan. Okay, akak okay, boleh setuju dengan semua benda kan. Okay, sign sebab sebelum kahwin mesti kena persetujuan, betul tak? Tak ada sign pun. Jumpa mahkamah je. Tak ada sign pun. Dia tak nak persetujuan kita pun. Okey. Nak kita tahu. Ya, tak perlu persetujuan. Nak malu. Tak ada sign. Sepatutnya ada. Tak ada. Borang semua ada, borang ada ke? Nak ada tapi sign tak ada. Kalau kita nak minta kalau kita mohon untuk berpoligami dan kita kena mohon dengan Jabatan Agama dan sebagainya, waktu tu kita kena minta maklumat daripada isteri pertama lah. Tapi dari segi hukum, kalau sekiranya ikut pesan Ustaz Kazim, minta maaf lagi senang daripada minta izin. Betul. Jadi lelaki ni kalau nak kahwin, jadi dia sorry ya, saya dah kahwin. Saya dah kahwin lagi. Bukan macam tu. Nikah dulu. Lepas tu balik bagi tahu isteri yang abang dah nikah. Jadi minta maaf. Kalau buat macam tu kan, kita rasa tikus dalam Tak, itu sebab dia cakap nanti bergaduh besar disebabkan dia tak refer dulu. Dia tak berbincang, sebab tu perkahwinan tu takkan berkekal lama sebab dia orang tak ada kesefahaman. So dia orang tak belajar lah, maksudnya dia orang main kahwin je. Dia orang tak belajar betul-betul. Sebab saya cakap balik berdasarkan pengalaman lah, macam orang saya dia memang bawa balik borang, dia tunjukkan share apa semua kan, pasal gaji lah, pasal apa panggil tu, nafkah, lepas tu hari ni tidur mana, esok tidur mana kan, semua ada benda tu. So semua details. So memang sebelum memang tak ada lah. Tak yang tu ada kan? Ada. Okay. So soalan saya tu memang dah bersedia lah, memang betul-betul dah well prepare. Sebab saya macam saya cakap lah, family saya ada yang jenis yang okey, mula kahwin tu okey, semua okey je, tapi makin 3 bulan 6 bulan ada akan jadi besar ujian. Betul, marak jadi. So bila benda macam tu melanda benda tu, so yang saya dengan wife saya slow down sebab dia pun dah terpengaruh dengan benda-benda itu. Bergaduh apa semua, dia takut benda tu jadi. Dia dah jadi masalah. Tapi saya tak tahu dari segi family kita lelaki main peranan lah sebab perempuan ni memang dia akan emosi. Emosi. Swing. So kita kena jadi penenang dia lah. So jangan kita lawan balik emosi, dia menangis kita marah balik ke apa. So dia akan jadi haru biru nanti. Okay, ini salah satu tips lah. So kita kena tenangkan dia balik. Betul ke benda selama macam tu? Betul lah, dia ada dengan saya, dia tak tinggal. Bagus. Dia kena cool, betul, kena cool. Betul? Biasanya lelaki ni dia sifat lelaki tu bila dia dah bernikah lagi satu, macam Abang Tesla cakap daripada awal tadi tu, saya setujulah. Dia akan lebih jaga isteri pertama ni sebab dia tahu dia buat sesuatu yang melukakan hati isteri yang pertama. Betul. Macam mana seorang perempuan ni pun dia setuju, walaupun dia redha, walaupun dia terima, walaupun dia apa, tapi dia ambil masa sebab dia manusia. Perempuan ni dia daripada air mata kan. Jadi dia macam mana pun dia ada tempoh yang dia perlukan support.
Jadi orang yang paling dia rasa akan kehilangan tu adalah suami dia. Jadi bila suami dia tu attach dengan dia, jaga dia, treat dia bagus kan. So dia benda tu sedikit sebanyak akan buatkan isteri pertama tu lebih selesa dalam mengharungi tempoh-tempoh kritikal tu. Tapi lama-lama lepas tu dia akan get used to it, dia akan enjoy. Terpulang lah, itu masing-masing subjektif lah kan. Jadi sama je, saya rasa semua lelaki pun sama kan. Kebanyakan lelaki macam tu lah. Alhamdulillah for the tips. Banyak tips dah ini, Cap. I think it was a great session. I mean, a lot of ilmu, a lot of sharing, right? Perempuan ni senang je nak masuk syurga. Senang sangat masuk syurga. Tak pada suami. Allah tak pada suami. I rasa kita dah boleh rap dan kita buat part dia 2. memang senang. Dia dapat speed lane. Sikit lagi Last janji. So untuk perempuan yang memang boleh terima, alhamdulillah, good for you. Untuk perempuan, pesanan-pesanan untuk perempuan-perempuan yang tak boleh terima suami berkahwin 4 ni, sebelum kita menempah tiket ke neraka awal-awal dekat dunia ni, so choose your way, okay? Jangan stay dalam tempat yang kita tak nak duduk. Ya, maksudnya Untuk macam perempuan yang tak boleh terima lah. yang tak boleh terima kadang-kadang dia rebel. Okay. Know Saya your ada, worth. saya ada Okay. Abang Tesla. Pesanan last. daripada Abang Tesla. Let's go. Okay, saya ada pesanan last lah untuk yang dah berpoligami. Kalau tak pun nak berpoligami, kalau boleh yang nak berlaku adil tu, kita tak tahu sebab adil ni Allah SWT yang tentukan. Dan apa yang saya buat, hari-hari saya akan minta maaf dekat bini kalau saya ada terambil masa dia. So saya minta maaf, suruh halalkan. Sebab kita takut benda tu akan dibawa macam macam siapa tadi, Ustaz Abang Dukati cakap memang